ia ayat untuk Nabi SAW. Tetapi maksudnya lagi tersurat untuk kita sama. Kita bangun dalam keadaan awal pagi bermunajat, Allah akan tunaikan apa kita harapkan. Allah menanti. Apalagi dalam konteks hadis yang lain, Allah sebut dengan jelas dalam hadis Qudsi, lillahi afrahu bitaubatil abdi. Allah amat gembira bila hambanya mohon keampunan kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi man ihtada. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، لا سيما الكفار المستعمرين الغاصبين المعتدين. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم ارزقنا الخير والأمن والصحة والعافية
والمغفرة برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Janganlah kau mati melainkan mati dalam keadaan Muslim, mukmin, menyerdiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Imran ayat 102. Yang dihormati berbahagia Al-Fadhil Tuan Nazir Masjid Tan Sri Zainal Abidin dan seluruh tuan kuasa pengurusan Masjid Al-Falah DJ9 Subang Jaya, Al-Fadhil berbahagia Ustaz Hakimi, Tuan Imam kita pada pagi ini Tuan Bilal, dan yang dikasihi yang dirahaikan pada pagi yang penuh barakah bertepatan dengan 15 Rejab 1445 Hijriah bersamaan 27 hari bulan Januari pada pagi ini, alhamdulillah kita hadir sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala. Kita berhimpun di tempat yang berkat, di masjid Allah, di rumahnya, dan kita berhimpun di waktu yang berkat, waktu fajar yang penuh ketenangan dan keberkatan. Dan kita berhimpun di waktu yang penuh keberkatan di pagi ini, di majlis ilmu yang penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Satu nikmat yang bukan kecil. Satu nikmat yang bukan kecil yang Allah limpahkan ke atas hati kita semua. Syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan inilah pintu berkat kita bersama. Pintu rahmat kita bersama. Pintu amal salah kita bersama. Pintu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus pintu syurga yang Allah pasti akan buka kepada siapa yang berada di majlis-majlis yang sebegini. Itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa yang berada di lorong ilmu dengan hadirnya berjemaah, hadirnya bersolat, hadir ke masjid dalam suasana meraih ilmu dan pahala, bersabda Nabi SAW, Allah akan permudahkan jalan ke syurga. Allahu Akbar. Demikian hadis yang lain. Nabi mengingatkan kita dengan pesan cukup indah dalam wajah gembira Nabi SAW. Melihat umat baginda ramai-ramai ke masjid berjemaah. Sabda Nabi SAW, Bashiru al-masya'ina ila al-masajid bin nuri tammi yawmal qiyamati. Khabar gembirakanlah. Bashir. Bashara yubashiru tabshiran. Khabar gembira, good news. Berita yang menyeronokkan.
berita yang menyenangkan, kata Nabi, khabarkanlah kepada orang-orang yang datang ke masjid dengan langkah kakinya, dengan tulus ikhlas niatnya, dengan keinginan kemahuannya mencari redha Allah, rahmat Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, gembirakanlah kepada mereka itu binur, cahaya menanti di padang mahsyar nanti. Cahaya menunggu di padang mahsyar. Kemana cahaya akan bawa kita? Ke pintu syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kelam perjalanan kita di padang mahsyar. Tidak gelap perjalanan kita di padang mahsyar nanti. Tidak akan kabur perjalanan kita. Bahkan terang bercahaya hinggalah ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan langkah-langkah kita ke rumah masjid Allah ini adalah cahaya. Setapak kita melangkah, setapak kita berjalan, setapak kita melangkah ke rumah Allah ini adalah cahaya. Itulah cahaya akan membawa kita pada hari kiamat sampai ke pintu syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, tuan-tuan dan puan-puan semua. Nikmat berpagi-pagi yang kita sedang menikmati sekarang ini, satu nikmat yang begitu berharga kepada kita. Saat kita dapat di awal pagi sebegini berkat, kita bangun subuh berjemaah, bahkan sebelumnya kita mungkin sudah bertahajud, hinggalah kita dapat duduk sebegini, adalah saat yang paling indah. Tidak sama dengan saat-saat yang akan kita nikmati sekejap lagi. Sekalipun jam 10, jam 11. Masa tetap masa Allah Azza wa Jalla, tetapi tidak sama. Waktu Nabi SAW, di samping memperingatkan bagaimana nikmat orang berpagi-pagi ke masjid, cahaya menanti di padang mahsyar, Nabi lebih dulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi lebih dulu berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah umatku fi bukuriha, yang berpagi-pagi. Berkatilah mereka berpagi-pagi bangkit menghadap-Mu ya Allah. Berpagi-pagi bangkit hadir berjemaah subuh. Berpagi-pagi bangkit memulai dengan ucapan tasbih dan tahmid. Berpagi-pagi bangkit dengan doa dan munajat kepada-Mu ya Allah. Berpagi-pagi bangkit jadi hamparkan rukuk dan sujud dilakukan. Berpagi-pagi bangkit memakmur rumah Allah. Berpagi bangkit dengan istighfar dan doa munajat mohon keampunan. Kata Nabi SAW, barik ya Allah, berkatilah dia. Berkatilah hamba-Mu itu ya Allah. Hidupnya, amalnya, imannya, jiwanya, hatinya, semuanya. Berkatilah Allah. Rayuan itu tuan-tuan, seorang daripada insan yang hebat. Itulah setiap doa Nabi tuan-tuan, doa yang tak akan padam. Tak akan padam cahaya doa Nabi tuan-tuan kepada kita. Nabi berdoa dengan ungkapan begitu cantik, indah, sempurna. Bukan untuk baginda, umat baginda seluruhnya. Allahumma barik li ummati. Berkati umatku keseluruhannya di awal pagi ini. Doa Nabi tuan-tuan tidak akan padam sama sekali. Jasad Nabi dah tak ada bersama kita di alam barzakh. Suara Nabi tak lagi berkumandang. Nabi dah tinggal kita. Tetapi nas ucapan Nabi, nas yang Allah tidak akan padam sama sekali. Nas ucapan Nabi, ucapan yang tidak akan padam. Akan terus bercahaya, hidup dan hidup sampai kiamat. Mana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak rintihan hamba-Nya yang paling mulia? Mana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan doa bagi hamba Allah yang paling hebat, paling mulia? Mana mungkin? Tak mungkin. Itulah Nabi, jasad tidak bersama kita.
baginda di alam barzakh, meninggalkan umat. Tetapi rintihan baginda, doa baginda untuk kita akan subur dan terus subur sampai kiamat. Kita menikmatinya. Alangkah bijaknya kita, alhamdulillah, saban hari, saban pagi, saban subuh, belum melangkah kita ke pejabat masing-masing, belum kita urusan dunia masing-masing dalam usaha macam-macam, seawal pagi kita bangkit dalam keadaan penuh ketenangan hati dan jiwa, dengan wuduk diambil, jadi hamparkan, rukuk sujud kita amalkan, tasbih tahmid kita kumandangkan, istighfar kita lafazkan, kaki melangkah masjid berjemaah subuh. Tuan-tuan, bayangkan betapa doa Nabi tadi berada dalam hati jantung kita. Allah berkati kita sebagai hamba Allah. Allah berkati kita sebagai umat Nabi Muhammad dengan 1001 kenikmatan. Percayalah, inilah nikmat yang paling besar sekali. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kita. Nabi tak pernah meninggalkan kita. Nabi tak pernah tinggalkan kita. Tapi hidup bersama-sama dengan kita. Inna asyadda nas hubban li nasun yakunu na ba'di. Umat aku paling sayang, umat aku paling cinta, umat aku paling kasih, kata Nabi SAW, adalah umat yang Nabi sebut nasun yakununa ba'di. Umat yang datang setelah aku tidak ada lagi, lepas aku wafat. Hadis tuan-tuan, hadis Muslim sahih. Asyaddan nas ummati li hubban nasun yakununa ba'di. Umat aku paling kasih, aku paling sayang, aku paling rindu kepada mereka, umat datang selepas aku dah mati. Maka hormatilah. Sekurang-kurangnya apa Nabi sebutkan itu kita dengar dengan keinsafan. Maka yang kita warisi sekarang doa-doa Nabi kepada kita. Yang kita warisi sekarang adalah doa-doa Nabi kepada kita. Jasad kita dah tak nampak, bicara Nabi kita tak dengar lagi, wajah Nabi kita tak bertemu, tetapi doa Nabi kekal semat di hati kita masing-masing. Betullah tuan-tuan, saat kita boleh bangun awal pagi dalam kesempitan masa kerana faktor keletihan dan faktor pekerjaan, kita boleh bangun pagi dalam keadaan kesempitan masa waktu kerana urusan-urusan dunia, dalam keletihan fizikal kita kerana awal pagi kita kena bangun di awal pagi kerana urusan macam-macam. Tuan-tuan sekalian, beruntunglah, berbahagialah bila kita boleh bangkit awal pagi dalam keadaan kita buka mata sahaja, belum azan berkumandang, belum azan kita dengari dengan penuh keinsafan, kita dah mula dapat wuduk kita ambil, solat tahajud kita lakukan, tasbih tahmid kita kumandangkan, istighfar taubat kita nyatakan, kaki melangkah masjid. Semua ini tuan-tuan pulangan kepada kita. Dengarilah apa disabdakan Nabi SAW. Ini pesanan kepada kita. Atas kecintaan Nabi kepada kita itulah Nabi ingatkan kepada kita satu persatu. Saya ada di dalam nas saya ini, dalam kitab ini nas-nasnya. Contoh kita ambil.
Tuan-tuan sekalian, kita jangan lupa satu perkara. Dalam hidup ini, atas apapun kehidupan kita dasar ataupun kapasiti kehidupan kita, yang kita mahu daripada Allah ialah keberkatan, kerahmatan, keselamatan, keamanan, kebahagiaan dan keredaannya. Itu kita harapkan. Dalam soal kehidupan secara fizikal, harta benda, makan, minum, dalam soal keluarga, anak, pina, ibadah, amalan, kita nak Allah redha dengan kita. Berkati kita, rahmati kita. Allah jaga kita dengan jagaan yang rapi, yang baik-baik, sebaik-baik jagaan. Hidayah diberikan kepada kita. Itu kita harapkan. Maka di awal subuh ini, tengok apa kata Nabi SAW. Kita bangun dalam keadaan belum pun subuh, tiba jam, kalau sekarang 6:17 pagi, kita dapat habiskan setengah jam belum subuh dengan solat tahajud, dengan sembahyang tahajud. Tuan-tuan sekalian, ingat betapa saat kita bertahajud, Allah menanti siapa yang mohon, aku akan tunaikan. Siapa bertaubat, aku ampunkan. Allah menanti rintihan munajat kita. Siapa mohon, aku akan berikan. Siapa yang minta ampun, aku akan ampunkan. Dalam hadis disebut kepada kita, waktunya tahajud. Bayangkan, kita tuan-tuan mengharap daripada Allah Azza wa Jalla 1001 kemuliaan dan kebaikan. Baik rahmatnya, keredaan dan keselamatan. Rezeki yang berkat, umur yang berkat, hidup yang tenang, hidup yang bahagia. Kalau ada keluarga-keluarga yang beriman dan bertakwa, keluarga yang soleh, maka bayangkan jam belum subuh, dengan air mata tumpahnya, dengan munajat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah kata, siapa yang berdoa, aku berikan. Siapa berintih, aku tunaikan. Siapa yang minta ampun, aku ampunkan. Alhamdulillah. Ini jaminan tuan-tuan, jaminan kepada kita. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalilan, aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Ya, ayat untuk Nabi SAW. Tetapi maksudnya tersirat, lagi tersurat untuk kita sama. Kita bangun dalam keadaan awal pagi bermunajat, Allah akan tunaikan apa kita harapkan. Allah menanti. Apalagi dalam konteks hadis yang lain, Allah sebut dengan jelas dalam hadis Qudsi, lillahi afrahu bitaubatil abdi. Allah amat gembira bila hambanya mohon keampunan kepadanya. Allah gembira. Lillahi afrahu bitaubatil abdi. Allah gembira saat hambanya mohon keampunan. Dirintih dengan zikir, istighfar, munajat, doa dengan pelbagai cara, air matanya tumpah. Allah kata, aku paling gembira sekali. Tuan-tuan, gembirakanlah Allah, Tuhan kita yang maha berkuasa. Gembirakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti dia akan mengecewakan kita. Selesai kita beribadat belum subuh dengan tahajud. Ketika azan sudah berkumandang, ini amalan-amalan cukup mendewasakan ilmu dan iman kita, insya-Allah. Jangan bimbang. Bila azan berkumandang, subuhnya dah masuk. Belum pun solat subuh didirikan. Dalam sela masa, mungkin 10 minit belum subuh didirikan oleh saf berjemaahnya. Dalam tempoh azan berkumandang, kita juga tunaikan ibadat. Dengar apa kata Nabi SAW. Dalam hadis daripada At-Tabrani, bersabda Nabi SAW daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya, datang seorang sahabat bertemu Nabi SAW di awal paginya.
Qala rajulun, ya Rasulullah, dullani ala amalin yanfa'uni Allahu bihi. Rasulullah ajarkan satu amalan yang saya dapat manfaat yang kekal sampai bila-bila. Satu amalan yang kekal manfaat untuk sampai bila-bila. Apa kata Nabi sallallahu? Sabda Nabi, alaika bi rak'atayil fajri fa inna fihima fadilatun. Fa inna fihima fadilatun. Baca kena betul. Fa inna fihima fadilatan. Kalau kana bau fadilatun. Inna fadilatan. Fa inna fihima fadilatan. Sabda Nabi SAW, antara amalan yang akan beri manfaat kepada kamu, kata Nabi, ialah bila dah masuk waktu subuh, kamu tunaikan 2 rakaat. Dalamnya terkandung 1001 manfaat yang besar. Allah Maha Kaya. Hadis pada Imam At-Tabrani rahmatullahi alaihi. Satu. Yang kedua, antara sabda Nabi juga daripada hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam Ibnu Majah radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, kata Abdullah bin Umar, aku dengar Nabi bersabda, la tad'u rak'ataini qabla salatil fajri fa inna fihima ar-raghaiba. Kata Nabi kepada Abdullah bin Umar, aku dengar kata Abdullah bin Umar, bersabda Nabi, la tad'u rak'ataini qabla salatil fajri fa inna fihima ar-raghaiba. Jangan kamu tinggal 2 rakaat belum subuh didirikan. Mana bila masanya? Azan berkumandang, belum iqamat solat. Dalam masa itu, kata Nabi, jangan tinggal 2 rakaat. Allahu Akbar, tuan-tuan. Fa inna fihima ar-raghaiba. Dalam 2 rakaat yang kamu lakukan itu, kata Nabi, anugerah yang banyak menanti kamu. Nabi tak sebut apa anugerah. Itu hak Allah Azza wa Jalla. Hadis daripada Ibnu Majah radhiyallahu anhu. 1, 2. Hadis yang ketiga, daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sendiri. Imam Muslim, hadis yang kuat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Aisyah, Nabi telah ingatkan aku 2 rakaat belum subuh, iaitu selepas azan berkumandang, menanti tempoh untuk solat. 2 rakaat pada masa itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tuan-tuan sekalian, hadis macam ini adalah kekuatan kita. Hadis, tuan-tuan, kekuatan kita sebenarnya. Semalam kalau telah berlalu, kita tak nak buat. Semalam dah berlalu, kita tak buat, contohnya 2 rakaat fajar. Kita buat pada pagi ini. Alhamdulillah. Semalam kita telah kerugian besar. Ya, atas faktor kelemahan saya, kelemahan kita gagal semalam. Tapi yang kita buat, alhamdulillah. Kerana besok belum pasti kita mampu melakukannya lagi. Belum pasti besok. Jam besok subuh hari Ahad 16 Rejab, apa jaminan kita ada lagi subuh besok? Tak ada jaminan. Allah Maha Kaya mengetahui. Tapi hari ini, di kalangan tuan-tuan tadi yang sempat, saya pun sempat tadi, alhamdulillah, 2 rakaat belum kita qamatkan solat tadi. Itulah sabdaan Nabi kepada kita, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Ia pintu berkat
pintu rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Yang berjanji pahala bukan Nabi. Allah Azza wa Jalla. Nabi hanya sampaikan pesanan Allah kepada kita. Raka'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar ada lebih baik daripada dunia seisinya. Allah Maha Kaya nak beri apa kepada kita? Fa inna fihima ar-raghaiba. 2 rakaat itu ada kelebihan yang banyak, anugerah banyak. Allah Maha Kaya. Itulah aturan Allah kepada kita. Tuan-tuan, kita tak boleh merasa secara fizikal nikmat tersebut. Tetapi kekuatan kita insya-Allah dalam hati masing-masing. Yang bercakap hati kita semua. Kerinduan, kecantikan, keindahan kita nak itu daripada hati kita masing-masing. Bukan fizikal. Tapi hati bercakap, Ya Allah, aku rindukan kelebihan itu, Ya Allah. Aku akan bangun jam subuh nak jaga ibadat. Itu 2 rakaat belum sembahyang didirikan. Hadis ada lagi tentang subuhnya. Alhamdulillah. Kalau sekarang waktu subuh 6.17 pagi, kira-kira 10 minit kemudian, Bilal akan iqamatkan solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampailah imam pun imamkan solat berjemaah kita subuhnya. Bila kita dapat subuh berjemaah, apa Nabi kata lagi? Hadis daripada Imam Muslim, daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dengan subuh berjemaah tadi, diimamkan Ustaz Hakimi tadi contohnya untuk pagi inilah. Yang semalam, 2 hari lepas insya-Allah lah, pagi ni. Bila imam dah mulakan solat Allahu Akbar dan kita pun masuk sebagai makmun kepada jemaahnya, Nabi kata apa kepada kita? Man shalla subha fi jama'atin faka'annama khama al-laila kullah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Minta maaf, saya bukan nak menangis. Saya nak cuba merasakan dalam hati jantung saya. Saya tak tahu apakah hari ini hari akhir saya. Besok hari akhir tak tahu. Dalam kekurangan saya sebagai hamba Allah yang ada dosa maksiat ini, saya nak cari di sana sini kelebihan-kelebihan yang Allah janjikan. Nak mati dalam iman, nak mati dalam ilmu, nak mati kebaikan. Apa kata Nabi? Renung hari ini, tuan-tuan. Renung betul-betul. Sudah melekat di hati jantung kita menjadi asbab untuk hari-hari mendatang. Yang dah kekal dengan berjemaah subuh kekal, yang belum akan kekal insya-Allah. Apa Nabi sebut? Man shalla subha fi jama'atin faka'annama khama al-laila kullah. Hadis Imam Muslim, riwayat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kuat hadis ini. Siapa yang sembahyang subuh berjemaah, sembahyang ni tadi 2 rakaat belum subuh, yang ni pula subuh berjemaah ni, berimamkan imam, kita makmum di belakang. Siapa yang sembahyang subuh berjemaah, dia seolah-olah, kata Nabi, seolah-olahnya dia telah menghabiskan malam tadi sepanjang malam dengan ibadat dan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olahnya sepanjang malam tadi. Saya dengan kehadiran ke masjid berjemaah, Tan Sri pun sama, kita semua insya-Allah. Seolah kata Nabi, Allah yang janjikan begitu, seolah-olah sepanjang malam tadi kita duduk dalam keadaan beribadat, seolah tak tidur. Kita tidur tadi. Saya tadi pun balik daripada Ijuk semalam, ceramah di sana, dekat kat pukul 12 juga. Lena, Alhamdulillah lah. Bukan tak tidur. Tuan-tuan pun ada yang tak tahulah kalau tak tidur. Tan Sri agaknya macam tak tidur semalam ni.
Ha? Tidur juga Tan Sri pun. Tapi tuan-tuan sekalian, dengan sebab kita selalu berjemaah subuh kata Nabi, seolah kamu kata Nabi, sepanjang malam tadi, kamu duduk keadaan berzikir, bertasbih, bertahmid, bertilawah, beristighfar, beribadat. Tuan-tuan sekalian, cuba kita renung sekejap. Dengan kelebihan sembahyang Jumaat subuh ini, itulah jaminan pahala yang Allah beri kepada kita. Sedangkan pada hakikatnya, secara upaya fizikal kita yang lemah ni, saya bercakap saya lah, kita tak ada kemampuan tuan-tuan untuk tak tidur malam kerana beribadat. Tak ada upaya. Mungkin orang kata, alah Ustaz, ada orang boleh. Mungkin ada boleh. 1000 orang, mungkin 2 orang boleh buat macam tu. Tarafnya Imam Syafi'i agaknya, tarafnya Imam Ahmad Ambal, tak apalah. Tetapi upaya kita lemah tuan-tuan. Mengantuk, letih, penat. Kerana urusan seharian, urusan kerja macam-macam. Pukul 1 penat, pukul 2 nak tidur, pukul 3 letih. Bayangkan bagaimana, kata Nabi, seolah kamu semalam beribadat sepanjang malam. Maknanya, keluasan pahala yang menanti kita amat besar sekali. Dalam keadaan kita tak mampu untuk buat ibadat sepanjang malam, tiba-tiba dengan berjemaah subuh, pahalanya seumpama kita sepanjang malam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang Maha mengasihi hamba-Nya, Tuhan yang Maha Pemurah, ya Allah. Jaminan ini bukan kecil makna kepada kita. Allah tidak pernah dustakan hamba-Nya. Allah tak pernah kecewakan hamba-Nya. Apa yang dijaminkan, ia benar. Apa disebut, ia benar. Apa yang Allah janji, ia benar. Innaka la tukhliful mi'ad. Engkau tak pernah mungkir janji, wahai Tuhan, dalam apa janji kamu kepada kami. Tuan-tuan, saya tak boleh nak fikir. Tengah malam ataupun sepanjang malam tak tidur kerana beribadat, satu benda kita mungkin susah nak buat. Bukan mungkin, memang susah. Tapi Allah gantikan dengan sebab berjemaah subuh tadi dengan pahala. Seolah sepanjang malam kita baca Quran, surah ke surah. Sepanjang malam kita zikir, tasbih, tahmid sampai lumat zikir kita agaknya. Seolah sepanjang malam kita duduk beristighfar, istighfar berapa puluh ribu kali tak tahu. Seolah macam tu. Bayangkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Benarlah Allah dalam berjanji kepada kita. Itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran pun. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanahyiyannahu hayatan tajibatan. Bila kita buat amal salah dengan penuh keinsafan, hati kita penuh kenikmatan iman dan taqwa, hati yang dicahayakan oleh kesungguhan ikhlasan, Allah berjanji akan berikan hidup yang tenang dan bahagia. Artinya tuan-tuan sekalian, daripada kita bangun tahajud sampai kita sembahyang 2 rakaat belum fajar, belum sembahyang berjemaah subuh, sampai kita duduk, sampai kita berada dalam masjid berjemaah tadi, sekitar 10 minit atau 5 minit tadi, itulah keadaannya. Dan tak cukup sekadar itu. Sedikit sambungan daripada cerita ini. Kalau di awal pagi subuh macam Sabtu sekarang, Sabtu Ahad, dalam konteks dalam negara kita ni, normanya Sabtu subuh, Sabtu Ahad subuh lah berjemaah, kena kuliah subuh pula. Hari lain mungkin tak berlaku sebab faktor-faktor tertentu. Tak cukup masa untuk duduk berjemaah dengan ceramah sewaktu pekerjaan. Tapi normalnya bila Jumaat, bila datang Sabtu, Ahad, tak ada masjid tak mengadakan ceramah, kuliah subuh, berkitab umum dan sebagainya. Masuklah Masjid Al-Falah kita ini. Dah puluhan tahun semenjak masjid terbangun, terbina, itulah keadaannya. Subuh, Sabtu, berkumandang ilmu. Subuh, Ahad, kumandang. Tambah kadang-kadang hari cuti, public holiday.
Hari Tapuzim ke, hari Cina, Cina, kadang-kadang ada juga barakahnya untuk kita lah. Bukan barakah untuk mereka, untuk kita. Ada ceramahnya. Bayangkan pula, selesai semua berjemaah dengan imam, dah pahala begitu rupa, duduk kita pula begini. 1 jam, setengah jam. Jangan bimbang, saya nak berhenti dah tu. Sobo-sobo ni tak boleh melepasi 1 jam. Bukan tuan marah. Paling pertama marah, tak seri dah. Apa ustaz melampau 1 jam lebih contohnya. Ini kadar masa yang saya ada. Duduk kita daripada macam ni. Dengan selepas kita berzikir, baca doa beramai tadi, duduk macam ni. 1 jam, setengah jam. Majlis ilmu. Menanti lagi pahala. Allah tambah lagi kuatan pahala. Apa kata Nabi SAW hadis yang sahih? Ma min qaumin, tidak ada manusia yang duduk dalam keadaan berilmu macam ni. Duduk mengapa? Yatadarasunahu fima bainahum. Duduk mengaji. Fiqh ke, hadis ke, tafsir, tak kira lah. Duduk mengaji ilmu. Hal Quran ke, hadis Quran macam-macam. Kata Nabi SAW, duduk mereka itu dalam macam ni. Illa haffatuhumul malaikatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa zakarallahu fi man indahu. Allahu Akbar. Tambah lagi kemuliaan kita ni tuan-tuan. Nabi kata apa? Saat kamu berada duduk semacam ini dalam majlis ilmu, Allah turunkan ketenangan. Malaikat doakan kamu kerahmatan dan kemuliaan. Nama-nama kamu dicatat, akan disebut oleh Allah di padang mahsyar nanti. Subhanallahil azim. Itulah jalan-jalan kita lalui dalam kehidupan. Bukan mingguan, suatu harian. Bukan mingguan, harian. Subuh Ahad, subuh Sabtu, subuh Jumaat, subuh Khamis, subuh Rabu, subuh Selasa, subuh Isnin. Sepatutnya itulah keberkatan kita tuan-tuan. Barakah kita akan Allah perluaskan sebab kita jaga ibadat subuh. Begitu begini keadaannya, pasti yang menanti kita insya-Allah hidup yang berkat, rezeki yang berkat, umur yang berkat, ibadat yang berkat, hidup yang bahagia. Allah redai kita, Allah permudahkan urusan kita. Dengan Allah tak putus kita punya hubungan. Syukur kita memanjang kepada Allah. Kepatuhan kita berterusan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan penghujungnya bukan sekadar Allah ambil nyawa kita dalam keadaan tertentu. Allah ambil nyawa kita dalam rahmat dan husnul khatimah. Akhirnya tuan-tuan, siapa yang beruntung? Yang beruntung bukan Allah, sebab Allah tidak ambil kesempatan daripada kita. Yang untungnya adalah kita-kita. Setiap orang akan meraih keuntungan. Yang keuntungan itulah menjadi asbab kita berjaya di alam bumi. Dan kita berjaya juga di alam barzakh. Dan kita menang dengan selesa di alam mahsyar. Dalam keadaan Allah redha dengan kita. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Batulah maka usaha yang kita lakukan ini bukan usaha yang bersifat bulanan, tahunan, insya-Allah usaha harian. Dan kita doakan insya-Allah atas apa kapasiti, atas apa masalah urusan berlaku dalam hidup ini, bila kita letak Allah sebagai yang paling utama, lillahi ta'ala, insya-Allah Allah permudahkan urusan kita. Maka subuh tuan-tuan, waktu yang paling berkat. Subuh saat yang paling indah. Subuh permulaan kepada kita untuk mendapat rahmat Allah yang berpanjangan pada hari-hari mendatang, waktu mendatang. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan inilah kekuatan kita bersama. Saranan ini bukan saranan saya dua ini. Saranan Nabi telah sebut 1000 tahun yang lepas untuk umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita fahamlah dalam dunia umat manusia ini ada kelemahan yang berlaku, ada kekurangan. Kita manusia, ada masa kita lemah hati, lemah jiwa, kita gagal untuk ambil hidup kita, kita cari jalan kesempatannya. Jangan kita biarkan kelemahan mengatasi kita, jangan. Lebih utama lagi, kejahilan pula. Jangan biarkan mengatasi kehidupan kita. Kita nak basmi kejahilan. Kita angkat ilmu dan keimanan sebagai dasar kehidupan beragama kita. Mudah-mudahan inilah yang saya kira
Saya nak sampaikan cuma sedikit di penghujungnya dalam masa 3 minit terakhir ini. Saya acap kali sebut di banyak-banyak tempat saya pergi kalau bab subuh macam ni. Dan mungkin tuan-tuan sebagai orang yang setiap membaca, banyak membaca, ilmuwan, academician pun ada, orang yang dekat dengan ilmu. Saya masih ingat direkodkan oleh seorang tokoh besar kita, iaitu Dr. Abdullah Azzam. Direkodkan Abu Bakar Abdullah Azzam, Allahu Akbar, yang mengarang kitab Berikan Anak dalam Islam tu. Apa Tan Sri? Dr. Abdullah, buku tentang anak Berikan Anak dalam Islam tu. Abdullah Alwan, terima kasih. Inilah pentingnya orang membaca, dia tahu, dia ingat. Yang saya pula lupa sekejap. Abdullah Alwan, dalam rekodnya tulis, bagaimana satu ketika Perdana Menteri Israel, pasal apa Ustaz nak angkat nama Israel, dah nak cerita. Israel ke Israel, ya, lebih kurang begitulah. Perdana Menteri Israel nama Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin dalam siri senarai Perdana Menteri yang zalim lah sampai sekarang pun. Sekarang Netanyahu, dulu Menachem Begin, Moshe Dayan, Golda Meir, macam-macam nama lah. Penjenayah belaka tu Ishak Shamir. Salah seorang bernama Yitzhak Rabin, dia pernah bercakap dalam Parlimen Israel. Ada rekod ini. Antara tulisnya Abdullah Alwan. Yitzhak Rabin bercakap di mana? Parlimen Israel. Di hadapan ahli Parlimen Israel, dalam dewan dia, dewan rakyat dia lah. Apa dia ucap? Dia kata, ingat tuan-tuan puan semua, kalaulah umat Islam ini mereka mampu menghidupkan masjid-masjid mereka, bukan saja isu Palestin, dunia seluruhnya. Kalau orang Islam ini boleh hidupkan masjid mereka dan mereka boleh hadir subuh macam Jumaat, dia guna perkataan tu. Hidupkan masjid tu hal. Satu saat subuh mereka macam Jumaat, bukan maghrib isyak, subuh macam Jumaat sampai melimpah keluar. Pada masa itu, kalau orang Islam boleh memakmur masjid mereka macam Jumaat, kita tidak akan mampu menewaskan mereka lagi. Mereka ada kekuatan tersendiri. Tetapi selagi mana orang Islam meninggalkan masjid dan mereka tidak jaga masjid mereka, maka subuh tidak macam Jumaat, selama itulah mereka tidak akan, kita akan mampu kalahkan mereka. Kita akan boleh tewas mereka, kan mereka lemah. Yang bercakap Yitzhak Rabin, tuan-tuan, dia buat kajian akademik. Dia sendiri pasukan khas, dia kaji tentang apa kekuatan orang Islam, di mana kekuatan dia kaji. Dan itulah kajian betul. Kekuatan kita bermula di masjid sebenarnya. Cahaya ilmu, jihad dan iman. Suatu hari ini jelas terbukti kenapa mereka serang masjid sancurnya di Palestin sekarang. Hari dah masuk hari 110 ke 112 hari ini. Daripada 6 Oktober lagi. Serangan yang tak pernah padam. Sampai pagi ini pun. Dah 120 hari dah, 12 hari dah sekarang ni. Target mereka ialah hancurkan masjid. Batulah di Palestin sekarang, masjid hancur. Yang tinggal batu-batan, batu-bata. Kalau tak hancur pun, runtuh semakin besar. Sebab mereka tahu lokasi yang mesti dihancurkan ialah masjid-masjid. Sebab itu pengkalan ilmu, pengkalan perjuangan jihad orang Islam, pengkalan iman. Itulah cerita Yitzhak Rabin. Boleh tengok dalam rekod ucapannya. Saya sebut ini sebab itu kata-kata dirakamkan. Jadi mudah-mudahan kita semua dengan bernabi Nabi Muhammad SAW, bertuhankan Allah Azza wa Jalla, lebih utama kita untuk berada di rumah Allah ini jam subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, dan khasnya dalam suasana macam ini. Moga-moga Allah sentiasa restui amalan kita, permudahkan niat kita, berikan kita kekuatan hati dan fizikal yang kokoh dan padu. Allah permudahkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Syaratnya bermula hati yang ikhlas dan tulus kepada Allah. Allah suluh kita, tuan-tuan, dengan ketulusan kita. Kemahuan kita, Allah suluh.
Allah tambahkan kekuatannya. Keinginan kita ada, Allah suruh, Allah tambahkan cahayanya. Tapi kalau tak ada kemahuan, tak ada keinginan, Allah padamkan. Hidayah tak masuk, kita bimbang, kita tidak akan berada di dalam hidup yang betul. Wallahu a'lam. Itulah sahadat Tan Sri, tuan-tuan semua, untuk pada pagi ini. Dan untuk makluman para kawan kita yang tak tahu, saya di sini, berada di sini, insyaAllah bulanan, sekali sebulan. Jadi kebetulan lah program saya, alhamdulillah, dapat tengok wajah tuan-tuan pada pagi ini, yang lama, yang baru, dan rakan-rakan seagama saya. Mudah-mudahan semua kita rahmat Allah Azza wa Jalla. Aqul qawli hadha, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu hidayah, wa tuqa, taqwa, wal ghina, harta benda yang banyak. Allah manawwir qulubana bil iman, cahayakan hati-hati kami dengan iman. Allahumma a'inna ala zikrika. Ya Allah, bantulah kami untuk ingat kepadamu, wa syukrika, dan syukur kepadamu, wa husna ibadatika, dan elok jua ibadat kami kepadamu, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup engkau sebagai pemandu, pemimpin kami, ya Allah. Kami serah diri kami kepadamu, ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami telah banyak zalimi di diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, merahmati kami, wa tarhamna, merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan tergolong golongan yang rugi serugi-ruginya. Allah maghfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Allah maghfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Wali walidina, dosa ibu ayah kami. Wali walidina, dosa ibu bapa kami, ya Allah. Kama rabbauna sighara, bagaimana maka didik kami pada kecil hingga dewasanya kami. Allah mataqabbal minna, terimalah kami, ya Allah. Innaka sami'ud du'a, telah Tuhan kami yang mendengar rintihan kami, mendengar munajat kami, mendengar doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami, akhirat yang bahagia, membahagiakan kami, dan jauhkan kami daripada api neraka-Mu yang membakar-bakar, menakutkan kami, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.